Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Apa khabar semua? InsyaAllah pada tengah hari ini kita berbual-bual soal jawab apa yang patut, apa yang boleh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salatu wa atammu taslim ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma akrimna bittaqwa wa jammilna bil afiyah waj'alna wa iyyakum minas su'ada fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Apa khabar Ustaz Fairuz Hadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar ya Ustaz? Apa khabar Perlis? Helmi Ami, Masya Allah. Sebelum daripada itu saya suka juga repeat. Tambah jawab sikit, bagi sikit penjelasan berkenaan beberapa soalan yang saya perhatikan pada 2 hari lepas yang saya rasa perlu ditambah sikit. Itu satunya soalan berkenaan apa beza di antara kewajiban bertaklid kepada orang awam dalam bidang fiqh. Bagi orang awam wajib bertaklid dengan diharamkan taklid, iaitu diwajibkan makrifah, kena ada mempunyai dalil dan bukti hujah di sudut tauhid yang betul beza dia. Jadi saya dah jawab sedikit hari semalam tu, 2 hari yang lepas. Jadi apa yang jelas dalam kita tauhid, yang pertamanya perintah bertauhid kepada Allah Subhanahu Wa Taala ini dengan melalui hujah sama ada akli ataupun nakli, akal ataupun hujah nas daripada Al-Quran, Al-Hadis, dan nukilan akidah yang ijma' daripada itu adalah perintah daripada Nabi sendiri sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih. Sekian hadis itu memang sahih lah, riwayat daripada Bukhari dan Muslim. Ada di dalam kitab Zad Muslim fi mattafaqa alaihi al-Bukhari wa Muslim. Jadi hadis itu juga dinukil oleh Syekh Daud Al-Fatani di dalam banyak kitab-kitab beliau, dan saya kira ulama Melayu Nusantara kita dan kitab Jawi ada menukilkan hadis itu sebagai satu dalil yang mengatakan di bidang akidah ni tak boleh taklid, tak boleh. Jadi hadis itu berbunyi ta'allamu hujjatakum fa innakum mas'ulun. Ta'allamu, pelajarilah oleh kamu, hujjatakum, akan hujjah bagi kamu, itu bukti dan dalil kamu, maka sungguhnya kamu itu akan dipersoalkan. Jadi bila kata fa innakum mas'ulun, itu disoalkan, itulah perkara yang fardu ain, dan tidak ada fardu ain atas setiap infiradi, atas setiap pribadi melebihi daripada fardunya mempelajari ilmu tauhid, ilmu akidah. Kemudian hujjatakum situ idhafat situ adalah idhafat di antara isim mufrad dengan jamak, beri faedah kepada afrad, individu, afrad pada setiap pribadi muslim kena belajar bertauhid. Dia tak boleh taklid, haram taklid. Bukan, kalau dalam bidang akidah sebenarnya bukan terkhusus kepada orang Islam saja, bahkan kepada manusia. Kerana Al-Quran pun mensabitkan begitu, ya ayuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaq, al-ayah kan. Semua manusia lah. Itu satu jawapan. Yang kedua, kalau kita lihat pula, kalau pergi kepada bidang fiqh, Tuhan sendiri mengisyaratkan dalam Al-Quran, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya je kepada orang yang pandai. Bila kita bertanya ni, tak semestinya bertanya hujah. Masalah, sualun, masalatan, masail. Masalah ni kalau dibahaskan di sudut masalah kan, makna masalah tu perkara-perkara furu', perkara-perkara yang telah diijtihadkan. Tanya.
Baik, kita terus lagi. Kepada Ustaz Muhammad Damhuri, Ustaz Muhammad Nasir, Masya Allah, apa khabar Ustaz? Apa khabar Ustaz Fairuz Hadi? Alhamdulillah, perlis okey saja ya. Kita apa COVID kan, boleh auzubillah. Jadi kita memohon kepada Allah SWT, Allah Taala angkat penyakit-penyakit ni, penyakit pelik ni lah, makhluk-makhluk halus ni di bumi kita, khasnya amnya kerana berkait bila kata alam bermasalah dengan masalah makhluk halus ni, bukan sekadar seluruh alam, bukan sekadar negara luar, kita pun masalah kita dua yang duduk di rumah pun jadi susah. Kita mohon kepada Allah SWT, banyakkan doa, baca doa kunut nazilah setiap waktu pun tak apa, itu telah difatwakan kepada ulama kita ya. Baik, Muhammad Zubair start kerja ya, saya buatlah sikit, tak apalah, kita nak peluang kalau dapat. Maiza Akmat, Syekh Salman Al-Farisi daripada Terengganu. Saya minta maaf kalau saya baca silap. Ru Watanabe, Masya-Allah, apa khabar? Izu Jolobu wasa Ustaz Izu, Masya-Allah. Kenaan dengan ada lagi yang 2 hari lepas yang saya kira mungkin jawapan tu kurang cukup, kurang lengkap. Ada ditanyakan di situ pernah hadis yang mengatakan sesungguhnya Allah SWT malu untuk mengazab hambanya yang sama namanya dengan nama Nabi, nama Rasul. Jadi bagaimana kedudukan hadis itu? Kalau ditanyakan kepada saya kedudukan hadis itu di segi sanad isnadnya, daripada kita menempuhkan hadis itu, baik kita baca kitab terus, tengok dalam Bujairimi kena ada hadis-hadis yang lebih kemas. Seperti satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam, saya kira Imam Muslim, sahih hadis itu, iaitu ahabul asma'i ilallahi Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling Allah Subhanahu taala kasih ialah Abdullah, iaitu diidhafatkan kepada nama Allah, asma'illah sendiri, dan Abdurrahman. Dan ada lagi di samping itu ada hadis yang lain yang maknanya disuruh kita sebagai ibu bapa ini, kalau nak beri nama anak tu, berilah nama yang cuma-cuma elok-elok. Sebab innakum tud'auna yaumal qiyamah bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Sungguhnya kamu itu akan diseru, dipanggil oleh para malaikat di hari kiamat. Esok di hari kiamat, malaikat panggil nama kita seorang-seorang, dan bukan sekadar nama kita, nama bapa kita. Fahassinu asma'akum, maka Nabi menyuruh supaya fahassinu, mentahsinkan, baikilah, pilihlah nama yang terbaik kalangan nama-nama kamu. Ini hadis ini saya kira memang hadis yang kalau dah disebut walaupun dhaif isnadnya, tapi dah dicatat dalam kitab fiqh mutabar, maka boleh diguna pakailah. Nak pilih, cari nama-nama yang elok, jangan nama nampak sangat canggih, ke barat sangat, tapi maknanya itu tak tahu. Kemudian ada lagi, kalau nak ada samakan dengan hadis yang ditanyakan semalam itu, ada satu hadis yang diriwayatkan daripada Ibn Abbas, juga ada dicatatkan dalam kitab fiqh tersebut, dalam Bujairimi. Dia kata idza kana yaumal qiyamah idza kana yaumal qiyamati akhrajallahu ahli tauhid minan nar wa awwalu man yakhruj man wafaqa ismuhu isma nabiyyin. Masya-Allah. Jadi pada hari kiamat besok, apabila Allah SWT mengeluarkan orang-orang ahli neraka, isi neraka daripada neraka, maka orang-orang yang terawal yang keluar daripada neraka itu ialah yang jikalau namanya itu muwafaqah sama dengan nama Nabi. Kalau kata Nabi tak ada lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Nabi ni banyak. Yang masyhurnya Ahmad dan Muhammad. Ahmad, Muhammad. Ada lagi banyak nama-nama yang Nabi. Asmaul Nabi itu banyak kan. Jadi
Pilihlah salah satu pada nama-nama Nabi. Jangan bubuh nama Abdul Nabi, Abdul Rasul, tak boleh, makruh. Setengah ulama larang, haram, kata haram. Abdul Nabi. Biar nama malaikat apa? Nama malaikat tak makruh. Jibril. Nama Jibril. Muhammad Jibril. Muhammad Israfil. Muhammad Israel. Masya Allah, tak ada orang berani bubuh, takut kot. Nak pula panggil Israel lah. Lagi panggil Israel. Tu. Keluar Israel betul, tak terkejut. Tapi tak makruh lah kan. Jadi Abdul Nabi ni, kalau dalam kitab-kitab fiqh yang mutakhirin kita ni pun ada khilaf juga. Ada setengah kata haram. Jadi kita jauhi kata haram pada Abdul Nabi ni. Abdul Manaf memang tak boleh. Abdul Manaf, Abdul Uzza tak boleh. Itu nama diharamkan. Itu yang dah terlepas nama Abdul Manaf, Abdul Muttalib, tu zaman dulu. Sebelum Islam kita dah lama. Janganlah pakai tiru hak yang begitu kan. Jangan buh nama anak Abdul Manaf. Kena tanya orang pandai lah, orang alim dulu. Nak buh nama anak. Jadi cuma menariknya dalam Bajurumi Aqna' itu dikatakan kalau diberi nama dengan nama Abdul Nabi itu makruh saja, tak haram. Alal mu'tamad, tu kata Bajurumi. Masya-Allah, tu menarik. Baik, masya-Allah. Saya tengok banyak soalan timbul pula ya. Kata nak saya nak berlotih je. Muhammad Zubair nak tanya, adakah kesemua ilmu fiqh perlu dipelajari? Perlu. Sekadar fardu ain, mengesahkan ibadat yang zahir, mengesahkan rukun-rukun Islam yang 5, sembahyang, kita, puasa, haji, zakat, umrah dan sebagainya kan. Itu penting, fardu ain, sekadar untuk mengesahkan tu. Dan di samping itu ada juga ulama menyebut kalau seorang itu menceburkan dirinya di bidang fardu kifayah seperti menyiaga, maka perniagaan itu walaupun hukumnya fardu kifayah, bagi diri dia yang menceburi bidang itu hukumnya fardu ain untuk belajar ilmu muamalat dan bidang ilmu fiqh dalam bidang muamalah. Jual belinya bersyarat sah berukun begitu gini. Okey ya. Baik, Ustaz Nasir, menerima macam mana nak faham beza sifat ma'ani dengan sifat ma'nawiyah. Ini masya-Allah tuan. Sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah, sifat ma'ani, sifat mana, masya-Allah. Dalam kuliah-kuliah kita selalu kita jelaskan ya. Bezalah ma'ani, ma'nawiyah tu. Memang beza. Jadi ma'ani sifat wujudi, ma'nawiyah sifat hal, keadaan. Kaunuhu qadiran, keadaan yang berkuasa. Itu ma'nawiyah. Kuasa, qudratun, kuasa. Dua-dua tu sifat Tuhan, dua-dua jenis tu. Ma'ani sifat Tuhan, ma'nawiyah pun sifat Tuhan. Kedua-duanya sifat Tuhan dimantapkan oleh para muhaqqiqin dari kalangan ahlul kalam, ulama tauhid ya. Wajib kita percaya dan wajib kita tahu. Okey, ahli mesyuarat tingkah, masya-Allah, adakah inhaler sama dengan rokok elektronik? Sama je tuan. Rokok membatalkan puasa, inhaler membatalkan puasa, rokok elektronik pun saya kira batal puasa sebab dia jenis berasap kan. Dia dikatakan ada ain. Ada ain walaupun asap. Dia ain dah masuk sampai ke tekak, sampai melebihi daripada had yang menyebabkan batal puasa. Had dalam kan, sama dengan tekak atau hidung. Jadi kenangan rokok ni batal puasa, sejarahnya panjang cerita pun. Kalau di sudut pandangan ulama fuqaha kita lah, banyaklah cerita ni, pembincangan. Ada juga ulama zaman dulu mula-mulanya mereka mengatakan rokok tu tak batal. Jadi mereka anggap rokok tu asap dia serupa asap biasa. Sehinggalah sampai satu masa dibuktikan oleh murid beliau, satu ulama besar juga ni, antara ulama besar dengan ulama besar bahas. Saya kira dalam kitab Sabilul Muhtadin ada cerita tu, ada. Jadi ulama besar ni, murid ni ulama besar agak bawa bukti menunjukkan ketika itu orang mengisap rokok, kalau kita rokok lah, menggunakan muncung, buluh tu kan,
Bila dalam malam, bila dia belah buluh tu ada kesan-kesan pada dinding dalaman buluh tu. Macam orang dulu macam straw lah katakan. Jadi bila ada kesan tu menunjukkan kata ada bukti, ada ain ni. Dia kata ain batal puasa. Masalah inhaler ni, kebanyakan ulama kita, ustaz asatizah kita yang tanah air kita sendiri lah, saya kira semua setuju lah mengatakan dia membatalkan puasa. Melainkan satu orang ulama di Singapura, Syekh Umar Khatib, boleh buka dalam buku beliau Panduan Ibadat, menurut pendapat beliau inhaler ni tak batal puasa lah. Itu dia seorang saya kira. Cuma pada peringkat kebangsaan sekarang ni, kalau buat semakan di mana-mana di internet memang ada lah mengatakan tak batal. Terus saya tak maksudkan ataupun saya nak menjawab satu pandangan di sudut yang di luar daripada bidang kita, iaitu bidang turas ni, aliran lama. Kita kata aliran lama tak apalah. Baik, Bintu Ahmad, Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam. Bagaimana hukum puasa seorang yang sakit tekak yang terpaksa menelan air liur berapa kali ketika terasa pedih? Air liur memang kena telan tuan. Puan kena telan air liur, kalau tidak tekak tu kering, tak boleh. Air liur ni ada enzim yang memang besar hikmahnya telah Tuhan ciptakan untuk kita, untuk kebaikan kita. Jadi dia kalau di sudut hukum puasanya dia tak akan batalkan puasa. Banyak mana pun telan, kalau selagi air liur tu yang asalnya daripada tekak kita, daripada anggota dalam rongga dalaman mulut kita itu, dia tak akan membatalkan puasa. Melainkan masalah lain, kalau terkeluar kahak ataupun hingus, ya, itu wajib dibuang, jangan ditelan. Tapi kalau selagi mana air liur, bagaimana keadaan pun tidak membatalkan puasa. Baik, insya-Allah. Ahli mesyuarat tingkap, adakah Wahabi ada banyak versi? Versi Albani, versi Takfiri, versi Malaysia. Ya, ini saya rasa tak perlu jawab lah. Tuan boleh baca tulisan-tulisan, pandangan-pandangan yang dilontarkan oleh para asatizah kita yang banyak tersebar di internet. Boleh buat baca dan kaji. Jangan terima terus, baca kaji. Tapi sekadar yang saya faham memang begitulah. Dia banyak peringkat. Ada yang agak lembut, ada yang berhikmah, ada yang agak kasar sikit, ada yang tegas, ada yang sampai tahap takfirkan orang. Memang ada. Dan mereka tu semua dilabelkan sebagai Wahabi. Walaupun sebenarnya mereka tu setengah-setengahnya bukan Wahabi pun. Dia memang tak Wahabi, tapi aliran kefahaman dia berpaksikan, semuanya paksi hujungnya kepada Ibn Taymiyah. Dia sebenarnya ibu kandung mereka itu adalah Ibn Taymiyah. Daripada situ je. Daripada situ dia akan turun ke bawah dengan berbagai-bagai versi lah. Dan kita pun terfaham tak semua apa yang dibawa oleh ajaran Wahabi itu sebagai semuanya salah. 100% tak juga. Tapi siapakah yang berkemampuan untuk memilih, kata menterjihkan faham-fahaman itu, mana yang boleh pakai, mana yang tak boleh pakai. Siapa yang mampu? Kan semua orang mampu. Orang awam tak mampunya. Kalau seustaz boleh lah. Okey, Muhammad Ibrahim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Perlu dikeluarkan zakat bagi pengeluaran KWSP, EPF RM500 setiap bulan sekarang. Dia zakat daripada KWSP ni dah lama. Dia digelarkan sebagai zakat yang tertangguh, harta yang tertangguh. Jadi bila wajib dikeluarkan, bila mana wang itu dikeluarkan. Cuma keluar sini sikit-sikit 500, pecahlah kepada 40, 1/40, keluarkanlah. Kalau keluar serentak, ketika serentak tu kalau keluar sampai 70,000, 200,000, 500,000 setengah orang tu kan, ada setengahnya 1 juta, 2 juta, berjuta pun ada. Ketika itu kena kira balik lah. Baik, tapi dah keluar sikit, cara sikit.
Okey, Mai Zatul Akmal buat solat tarawih dan witir di pertengahan malam. Lepas tu buat solat tahajud. Adakah dibolehkan? Boleh. InsyaAllah. Asalkan kita beribadah. Ammar Abdullah, Muhammad Faiz, Al-Hafiz, Masya Allah, semua apa khabar, Nur Aziyah, apa khabar Abang Kamal kita, Muhammad Sahilal. Assalamualaikum Tuan Guru, saya menetap di Selangor. Bolehkah saya jamak qasar di rumah ibu bapa saya di Negeri Sembilan? Jarak lebih 2 marhalah. Baik. Selama 2 hari, Masya Allah. Boleh Tuan, boleh, insyaAllah boleh. Tetapi dengan syarat tidak berniat rumah ibu bapa atau rumah pak mentua itu sebagai mukim ataupun sebagai mustatin ataupun nak duduk lebih daripada 4 hari. Kalau ada salah satu 3 perkara tadi, sama ada sebagai mukim, nak mukimnya mana nak tetap situ lah, tak tahulah apa lah masa menetap. Sampai-sampai saja batal, tak boleh jamak qasar lah. Ataupun sebagai mukim, sebagai mustatin. Jadi rumah ibu bapa tuan itu juga adalah merupakan rumah tuan sendiri. Jadi tak bolehlah putus. Ataupun nak duduk di situ lebih daripada 4 hari. Kalau dimasukkan hari masuk, termasuk hari sampai dan hari keluar, 6 hari 6 malam, maka putuslah safar, tak boleh jamak qasar. Kalau tak ada niat itu boleh. Sebab kalau soalan ini selalu ditanya kan, dan perbincangan di kalangan para asatizah ustaz juga. Tapi sekadar yang saya tahu, kita kitab seperti yang Anatul Talibin dan yang tidak mentasrihkan, menjelaskan. Cuma mengumumkan saja dengan mana kalau tidak berlaku 3 niat tersebut, 3 tujuan tersebut, dan satu lagi ditambah yang keempat, iaitu niat memutuskan safar bila sampai, 4 lah. Maka boleh, di mana-mana pun boleh, kecuali di rumah sendiri, kecuali di tempat bermukim, di tempat bermustatin. Jadi tak, dia ibaratnya dia umum begitu saja, tidak didetailkan, sehinggalah terjadi perbincangan situ seperti dalam kitab-kitab fiqh yang lebih tinggi, lebih besar, seperti mungkin dalam Tuhfah, mungkin dalam hasiah-hasiah dia. Dan saya jumpa masa kitab Raudah yang mengatakan itu atas niat. Kalau suatu tempat itu bukan mukim kita, bukan mustatin kita, atas niat lah, seperti mana saya sebut tadi. Kalau tak ada niat-niat itu, niat yang dengan 3 bentuk tadi dan tambah satu lagi niat memutuskan 4 perkara itu tadi tidak wujud, maka boleh jamak qasar. Ini saya ingat ni cerita lama, saya dulu rajin baca kan, dulu ni cerita 20 tahun dulu. Masa tu kita ke lapangan banyak baca lah. Saya baca, masa tu saya jumpa dalam kita Imam Syafi'i sendiri. Ini saya bukan ajak tuan-tuan baca Al-Um, kalau nak baca lah, apa masalahnya. Kebetulan pula dalam Al-Um ada penjelasannya. Kenapa kitab-kitab fiqh yang mutaakhirin tu tak dijelaskan, rupanya ada penjelasannya dalam Al-Um. Iaitu dikatakan situ, selagi mana tempat-tempat yang biasa kita duduk bermukim, seseorang tu biasa bermukim, bermustatin satu masa yang dulu. Satu masa dulu dia bermustatin di situ, kemudian berpindah ke tempat lain dan dia safar ke tempat yang pernah diistitonkan, dia pernah duduk di situ. Itu semayang qasarnya itu terpulang kepada tujuan niatnya. Itu terang. Dan buktinya disebut sedikit oleh Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu dalam kitab beliau Al-Um dan Nas Al-Um itu bagaimana para sahabat Nabi ketika Futuh Mekah, ada di kalangan para sahabat ni, disebutkan dalam jelas itu, para sahabat, ramai sahabat lah yang mengqasarkan sembahyang mereka di Mekah. Sedangkan dulunya sebelum berhijrah, di kalangan mereka tu yang mempunyai rumah-rumah lama yang masih wujud di Mekah. Antaranya Sayyidina Abu Bakar masih ada rumahnya. Rumah Sayyidina Ali pun ada, kata Sayyidina Umar. Ada rumahnya. Dan mereka tentu bersemayang di situ. Boleh jelas ya? InsyaAllah. Rumah pak mentua kita, bukan rumah kita, kita ziarah je. Duduk 2-3 hari, hari raya.
bawa anak-anak pergi jumpa Tok Wan, Tok Nenek dia, boleh je sembahyang jamak kasar. Rumah ibu bapa kita begitu juga. Lainlah kalau kita berniat rumah ibu bapa kita tu memang rumah kedua kita. Tu masalah lain. Wallahualam. Masya-Allah Ustaz. Saifullah, apa khabar? Bila nak balik Negeri Sembilan, doa, hukum doa lah. InsyaAllah sampai. Masya Allah, apa khabar semua Negeri Sembilan? Rindu Negeri Sembilan ya. Said Az-Zaidi Fuad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada soalan daripada Yuru Watanabi. Assalamualaikum Syekh, apa khabar? Saya pula menambah pula. Waalaikumsalam. Maaf soalan lari sikit. Mohon pencerahan. Kalau kita dalam kesesakan jalan raya, dari waktu solat asar hingga waktu isyak semisalnya, bilakah waktu kita hendak qada? Ya. Bilakah waktu kita hendak qada semua solat yang tertinggal? Jadi kita tinggal berapa waktu situ? Daripada asar sampai isyak. Asar, maghrib, isyak. Masya Allah, sesak dalam jalan raya. Bila waktu hendak kita qada semua tu? Waktu isyak lah, sampai di rumah. Kita sampai di rumah bila? Kalau sampai waktu maghrib, asar tu qada lah. Kalau sampai isyak qada lah dulu sembahyang asar, maghrib dan isyak tu. Boleh ya? Bila sampai di rumah, sampai di tempat yang boleh kita bersembahyang, berdiri. Kerana sembahyang, saya ingat kalau sembahyang fardu, ya 5 waktu, tak serupa sembahyang sunat. Sembahyang fardu mesti ada rukuknya dan ada sujudnya. Dan sujud tu mesti di tempat sujud. Tak boleh macam buat sembahyang sunat sambil memandu kenderaan. Itu kalau sembahyang sunat safar boleh lah. Jadi kita diberi kelonggaran oleh syarak. Sama ada sembahyang dengan mana kita melakukan sembahyang hormat waktu. Sembahyang hormat waktu ni kita sembahyang sekadar yang mana boleh. Sekadar yang mana boleh dilakukan. Lepas tu bila dah sampai ke destinasi, qada semula sembahyang itu. Ataupun kita memakai pendapat yang mengatakan sembahyang hormat waktu itu sendiri pun hukumnya tidak wajib. Sebab sembahyang hormat waktu ni ada khilaf. Kalau dalam majmu' ada bahas tu, dalam saya kira dalam al-mahalli pun ada. Adakah wajib ataupun tidak wajib sembahyang hormat waktu. Kebanyakan daripada kitab-kitab nas, kitab-kitab alim ulama Nusantara kita jari mengatakan sunat je sembahyang hormat waktu ni. Yang wajibnya ittifaq di antara fuqaha mazhab kita Syafi'i, yang wajibnya jazam akan melakukan sembahyang itu bila sampai ke destinasi. Sembahyang hormat waktu wajib atau sunat itu kita buat. Sebab ada khilaf situ kan. Tapi yang pasti berazam untuk melakukan sembahyang. Itu adalah fardu ain, itu wajib. Boleh faham ya? Okey, kita tak bahas di sudut dalil lah. Kita dah bincang lah, tak ada masa lah. Masya-Allah. Baik, Abang Nazri kita apa khabar? Masya-Allah, Nur Syuhada. Baik, Ustaz Alif daripada Ustaz Alif di mana sekarang ni? Di Perak atau di Gemenceh? Salam Ustaz, ada seorang Syekh alim Quran dari Mesir bernama Abdul Nabi. Makruh. Abdul Nabi ni hukumnya makruh. Itu muhtamal, tidak haram. Makruh Syafi'i, mungkin dia Hanafi. Mesir banyak mazhab. Mesir banyak mazhab tuan. Syafi'i, Hanafi, Maliki. Syekh dia pun sekarang ni Syekhul Azhar yang saya faham mazhab Maliki. Beliau Maliki. Walaupun alim 4 mazhab, tapi peribadi beliau adalah beramal dengan Maliki. Tak ada masalah tu. Jadi kita kena tanya Syekh tu sendirilah. Mungkin. Okey. Abu Aiman Al-Banjari. Assalamualaikum Syekh. Semoga sihat. Masya-Allah. Amin. Amin ya rabbal. Mohon pencerahan. Adakah asas kenyataan sesungguhnya Allah malu mengazab hamba-Nya yang nama sama dengan kekasihnya iaitu Rasul, seperti yang itu ya saya dah jawab tadi. Boleh Abu Aiman scroll balik nanti bila dah selesai, saya dah jawab. Cuma kalaulah di fardu takdirkan hadis ini sahih sekalipun, okey, saya bagi ulasan sikit di sudut makna dia. Saya tak mau bincang sudut sanad dia. Cuma makna-makna hadis ni memang ada dalam seperti mana hadis-hadis yang telah saya bacakan tadi di awal-awal tadilah sebentar tadi.
Kalau dari sudut makna malu tu sendiri, pada pandangan para ulama, malu, dia kata al-hayat, malu Allah. Al-hayat kan, al-hayat minal iman, malu tu sebagai beriman. Itu kalau sudut kita. Malu tu kalau maksud malu itu sendiri, kalau pada pandangan ulama tauhid atau sebahagian daripada para ulama lah, saya tak kira lah bidang apa pun, mana malu itu kalau dalam kamus, dalam al-qamus, kita al-qamus ya, yang disyarahkan oleh Az-Zabidi dengan judul Tajul Arus kan. Jadi malu itu mana maksudnya ialah kesopanan yang tinggi. Kesopanan, sopan lah, sikap sopan. Ataupun Al-Asfahani pun ada juga beri komentar, malu yang dimasukkan dalam hadis-hadis itu ialah meninggalkan keburukan dan melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi kalau kita faham Allah Ta'ala malu untuk menyeksa mazhab tu, maksudnya Allah Ta'ala akan berbuat baiklah kepada seorang yang nama dia adalah betul-betul mencontohi nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama ada Ahmad ke Muhammad ke, atau banyak lagi nama Nabi sampai 200 lebih, ada banyak nama Nabi kan, beratus-ratus ada. Baik, insya-Allah ulul albab, apa khabar ulul albab? Assalamualaikum Ustaz, apa hukumnya seorang perempuan keluar rumah pakai pakaian yang kemas dan cantik, tujuannya adalah untuk memberi kepada keyakinan diri, yakin diri pula. Apa maksud yakin diri tu? Kalau dengan niat tabarruj tak boleh, haram. Tabarruj tak boleh, jangan niat tabarruj lah, haram tabarruj. Tabarruj tu berjangak macam ni kata kan, la tabarrujal jahiliyah. Dan jadi ada tabarruj. Jadi berhias-hias tu kalau untuk suami tak apalah. Untuk keyakinan diri ni berhias ke mana? Amy, jadi tak boleh lah kalau dengan niat tujuan untuk berhias supaya dapat tarikan di orang-orang ramai. Awak satu orang perempuan supaya orang menarik perhatian mereka, itu menarik perhatian orang ramai kepada awak, hukumnya haram, tak boleh. Itu aurat, tak boleh. Walaupun untuk keyakinan diri. Keyakinan diri ialah di bawah aurat, dan menutup aurat. Kerana itu jaminan hadis. Perempuan itu bila dia menutup aurat itu, jadi kata perempuan itu al-mar'atu auratun masturah. Jadi dia selamat. Al-Quran berkata begitu, selamat. Bila mana seorang anak wanita itu memelihara aurahnya, boleh faham daripada maksud Al-Quran itu, ayat Quran dan suratul Nur, suratul Ahzab dan sebagainya lah, dan tafsir-tafsir. Bila mana dia menjaga aurat dan maruah dia dan timur sifat-sifat malu dia tu, itu lebih selamat. Nak yakin diri mana? Itu lebih yakin. Yakin dengan Allah, yakin dengan Rasul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum sembahyang tutup mata, pejam mata untuk niat dapat khusyuk? Khilaf ulama. Saya kira ulama yang saya sebut ini sebenarnya ulama kita saya belaka. Kalau setengah daripada ulama yang saya ingat, rasanya Imam Ghazali mengatakan tak makruh kalau niat untuk dapat khusyuk, pejam mata tak makruh. Walaupun kebanyakan fuqaha mengatakan makruh. Disuguhkan mata itu pandang, tetap meletakkan pandangan ke tempat sujud. Wallahu alam. Fairuz Hadi, masya-Allah Ustaz. Ya Syekh, mohon nasihat dan pandangan Ustaz bagaimana nak bermula mengajar anak-anak kecil sekolah rendah ilmu tauhid. Ya Ustaz, banyakkanlah kisah-kisah, cerita-cerita yang berbentuk tauhid. Boleh semak dalam kitab-kitab tauhid kita, yang kitab-kitab tua kita, dalam kisah-kisah yang dicatat oleh Syekh Daud Qatani contohnya, dalam Darus Samin dan sebagai Aqidatun Najin. Bagaimana kisah-kisah ulama dulu, kisah tabi'in, Allah besar min kibaril awliya berkenaan dengan ilmu tauhid. Contohnya perbincangan, perdebatan Ad-Duhri, satu orang etis di zaman Imam Abu Hanifah, sehingga Abu Hanifah ketika itu masih kecil telah dapat menjawab dengan sebaik-baiknya, menjatuhkan pahaman-pahaman
sesatnya etis tersebut. Jadi itu satu contoh yang kita boleh cerita. Kita ambil cerita melalui budak-budak ni, kadang-kadang dia suka cerita. Kita cerita tauhid melalui kisah-kisah orang dulu. Kalau kita sini nak buat cerita, takut tersilap. Kita ambil cerita-cerita yang sudah termaktub di dalam kitab-kitab ulama. Masya Allah. Itu cadangan saya lah. Mungkin ada perkara lain, cara-cara lain lebih sesuai. Tapi itu satu cara terbaik saya rasanya. Abu Mutawalli Faris Audah, apa khabar? Perak, apa khabar? Azizul Wahyu, Masya Allah Syekh. Masya Allah, tabarakallah, afallah anna ankum. Abu Mutawalli Faris Audah, kalau seorang yang uzur, yang dah tak mampu puasa, apa yang waris perlu buat dengan puasa? Dia uzur, tak boleh berpuasa. Maka kalau puasa itu tidak diharapkan boleh dilakukan oleh orang yang sakit itu, maka dimaafkan dia daripada berpuasa. Hendaklah dia membayar fidyah setiap hari secupak beras. Ganti puasa, bayarlah setiap hari. Ataupun dikumpulkan di hujung, dah selesai Ramadan, carilah pakai miskin untuk dibayar. Perjuangan pembela sunnah, Masya Allah. Masalah berjuang. Masya Allah ya berjuang. Mudah-mudahan makbul. Ustaz, adakah Nabi Ya'qub buta? Tidak mengurangkan kedudukan Rasul. Nabi Ya'qub tak buta. Yang dulu Nafis pun kata tak buta. Buktinya dia hanya berselaput saja matanya. Buktinya kalau kata buta dengan makna biji mata tu pecah sehingga hilang kornea bukan corona. Biji mata kan, mata lendir. Dia tak pecah. Sebab bila mana dilontarkan baju milik Nabi Yusuf ke muka bapaknya Nabi Allah Ya'qub, cerah balik. Begitu juga kisah isteri baginda Sayyidina Ibrahim alaihi salatu wassalam, iaitu Sadatina Siti Sarah, Sadatina Sarah. Jadi tidak melibatkan kerosakan di anggota rahimnya. Jadi kemampuan baginda Siti Sarah untuk mengandung itu, untuk hamil itu boleh, mampu, walaupun telah tua. Jadi perkara yang tidak mencarikan adat. Jadi perkara harus ni sebenarnya, harus pada akal ni, kalau dalam Quran selalunya itu dia memang bersesuai dengan harus adat. Harus adat. Dia begitu ya. InsyaAllah tak buta. Dia hanya rabun saja. Okey. Kemudian kalau kata adakah mengurangkan kedudukan sebagai Rasul, itu satu masalah lain pula. Dijawab oleh setengah ulama ahlul kalam dengan makna peristiwa yang berlaku pada Nabi Allah Ya'qub itu, sehingga beliau menangis sehingga matanya tak nampak, itu sebenarnya tak boleh kita nak katakan menghilangkan kedudukan martabat beliau sebagai Rasul. Dengan sebab tak nampak tu kan, tak nampak tu kata buta jugalah. Jadi buta yang macam itu tu dengan sebab ketika waktu itu, ketika berlaku peristiwa itu, Nabi Ya'qub telah selesai daripada tugas beliau menyampaikan risalah. Telah selesai. Masya Allah. Itu satu jawapan juga. Baik, Hamizi Abdul Hamid. Assalamualaikum Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana orang yang cebok di tandas duduk? Tandas ini kan ada air yang bertakung dalamnya dan akan mericik masa kita cebok. Bagaimana keadaan ini Syekh? InsyaAllah kena bersungguh-sungguh lah beristinyak tu, berhati-hati. Kalau dah mericik, pasti air yang di bawah itu air yang mutanajis, mericik kena ke peha contohnya, air yang di peha itu mutanajis lah. Ni lain keadaan kalau misalnya seperti mana yang disebut di dalam kitab Kashful Lisam, kita jauhi karangan Syekh Zainal Abidin Al-Fatani itu. Kalau satu orang was-was air yang mericik dengan sebab najis, tahi dia tu yang jatuh ke dalam sungai contohnya, atau ke dalam kolam air yang besar tu,
bercik air tu kena ke paha dia. Air yang kena ke paha tu nak hukum najis ke mutanajis ke ataupun suci. Maka dia anggap sebagai suci. Kerana air yang jatuhnya tahi tu ke dalam air tu banyak. Air sungai. Orang buang air besar di sungai contoh. Itu masalah lain tuan. Ini takungan tandas tu kecil kan. Baik Azri Jamil Izu Jolobu mantap abizu. Masya Allah. Imana Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iman, apabila berlaku ikhtilaf antara Ibn Hajar dan Imam Ramli, adakah memilih pendapat Ibn Hajar satu keputusan mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ataupun memerlukan kepada perincian bagi satu-satu masalah? Ini terpulang kepada mufti itu sendiri. Kalau mufti itu sampai tahap kepada ahli tarjih, dia boleh mentarjih mana-mana satu kaul, sama ada Ibn Hajar, Romli atau mana-mana daripada kalangan mutakhirin, atau dia boleh pilih yang di atas lagi sampai kepada kaul Nawawi pun boleh, kalau dia sampai kepada tahap tarjih. Kalau tak sampai, tak ada jalan melainkan dia kena mengikut tertib susunan fatwa-fatwa yang telah ditertibkan, sama ada beliau memilih kaul-kaul yang telah ditertibkan di dalam kitab-kitab Imam Nawawi, ataupun seperti mana yang telah diputuskan oleh Ibn Hajar dan Tuhfah beliau, atau dalam seperti mana disebut oleh Romli dalam Nihayatul Muhtaj beliau. Ataupun beliau boleh juga memilih mana-mana satu kaul daripada kalangan mutaakhirin ini yang pada pandangan beliau lebih sesuai untuk diputuskan, diiftakan. Boleh. Sebab beliau walaupun mufti, tapi mufti yang muqallid. Masya Allah ya Tuhan. Ini satu soalan yang dakik, yang memerlukan masa yang perincian begitu panjang. Jadi kalau masih dalam sekitar kitab yang mu'tabarah yang dalam fiqh mazhab kita Syafi'i, kalau ada sandarannya, kitabnya dicatatkan di situ, boleh difatwakan dan boleh juga disebarkan kepada awam untuk diamalkan dia. Boleh. Masalah. Dan susunan senarai susunan fatwa-fatwa tu, rangkaian ranking dia tu memang ada satu ilmu dia kan. Wallahu alam. Muhammad Nasir Damanhuri nak tanya lagi Tuan Syekh, sekarang ni PKP. Seandainya ada orang datang senyap-senyap ke masjid nak ikut solat jemaah, sedangkan kerajaan melarang lagi sebab masuk wabak, melarang lagi sebab masih wabak COVID, adakah perbuatan individu tersebut dikira berdosa kerana melanggar PKP? Kalau sekiranya mendatangkan mudarat, hukum berdosa lah, tapi diserahkan kepada agama. Jadi kita tidak menganjurkan orang, kita tak suruh orang langgar perintah kerajaan, tak suruh. Tak ada suruh pun. Ini kalau bila ditanyakan, masalah berdosa tak? Bila mana berdosa, langgar yang berdosa, langgar tak berdosa. Ada tidak? Memang ada dalam bincangan fiqh. Memang ada lah. Kalau dah pandai-pandai, tak ada berdosa. Selamat. Kalau tak selamat, berdosa. Tak boleh. Baik. Afia Al-Daria. Assalamualaikum Syekh, bolehkah siapa saja mengamalkan hizib bahar tanpa ijazah dan cara mengamalkannya? Kenapa ijazah tuan? So hizib bahar ni walaupun hizib dalam ilmu tarikat Syazali, dia ada mempunyai warid-warid dia, kesan-kesan dia tu yang agak kuat. Takut nanti bawa-bawa tak terbawa. Tak terbawa tu, jadi pada siapa nak dirujuk? Kalau dah jadi susahlah sikit. Ibaratnya kata kalau dah bermasalah, jadi susahlah kena cari doktor. Baik daripada awal lagi kita cari tempat-tempat sandarannya, iaitu para guru, mu'alim-mu'alim yang betul-betul memahami ilmu tersebut dan ambil ijazah tabarukan. Walaupun sekadar tabaruk, tak apa. Ambil ijazah tabaruk. Masya Allah. Tuan Guru nak memohon Zubair pencerahan berkenaan dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, berkenaan dengan Allah Ta'ala jadikan langit dan bumi malam dalam 6 masa. Al-Quran kan?
Tapi dalam ayat lain dia beritahu dengan kun fayakun. Masya-Allah. Dan juga berkenaan dengan hari kiamat, adakah berlakunya kiamat tersebut dengan sifat kudrat Allah Ta'ala? Allah Ta'ala bersifat kudrat menciptakan kiamat, tetapi ada sifat kudrat lain. Mereka Israel yang meniup sangkakala ni, semuanya adalah diciptakan oleh Allah yang bersifat dengan sifat kuasa, sifat kudrat. Semuanya itu. Baik, kemudian masalah ciptaan terawal itu, Allah Ta'ala menciptakan bumi dan langit itu kan. Langit dan bumi itu dalam 6 masa, itu 6 hari. Itu ditafsirkan, banyak juga hadis menafsirkan itu. Dia ada berperingkat-peringkat. Selama 6 hari. Sehari, 1 minggu 7 hari. Jadi 6 hari itu Tuhan menciptakan langit dan bumi dan segalanya lah. Ada 1 hari itu tidak diciptakan apa-apa pun. Baik, kemudian masalah kun fayakun ini, ulama tauhid telah ahlul kalam lah telah bincang. Dan iza aradallahu syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Kun fayakun itu maknanya ibarah li tasri', ibarah li ta'jil, segera. Kerana huruf ataupun kalimah kun itu, kaf, nun itu, di kaf yang didhammahkan selepas daripada dhammah pada kaf itu terus bertemu dengan nun yang sukun, mati ikut tu je. Tak ada lagi harakat yang lain, tidak ada huruf yang lain. Jadi ibaratnya kepada segeranya menyebut kaf yang didhammah di baris kehadapan itu. Kun, habis. Maka kalau Tuhan menghendaki sesuatu berlaku, dia pasti berlaku. Bukan dengan maknanya Tuhan ciptakan dengan satu kun, walaupun ada qila kata begitu, ataupun dengan Tuhan menciptakan tiap-tiap sesuatu tu dengan kun, nak ciptakan langit, kun, jadi langit, jadilah engkau, jadilah langit. Jadi kalau ciptakan bumi, cipta pula kun, bumi, jadilah bumi, jadilah engkau bumi. Nak ciptakan manusia, kun, nak jadikan Adam, ciptakan Adam, kun, Adam, bukan macam itu. Faham ya? Jadi mana segeranya Allah Ta'ala hendak sesuatu itu pasti berlaku. Okey. Dan ciptaan Tuhan itu ada yang menurut tertib, susunan-susunan. Itu pun sabit dengan Quran. Khairun nizam cam, apa khabar cam? Apa khabar khairun nizam di mana? Assalamualaikum Syekh, apa khabar baik, apa khabar antum semua, keluarga sihat di Kelantan lagi? Pulau Kerai ya, semoga Tuhan berada dalam limpahan rahmatnya. Masya Allah, amin. Terima kasih mendoakan saya. Susu ibu itu aurat ke Syekh? Oh, susu ibu. Bagi kita sebagai anak, tak ada auratnya pun. Ya, mak kita. Muhammad Ikramullah, Masya Allah. Soalan terputus ya. Mohon tulis mula. Terputus soalan. Ini siaran terkendala. Masya Allah, sebelum kita mengakhiri soal jawab kita pada hari ini, suka juga saya sama-sama mengingat ke diri saya untuk kita bersungguh-sungguh membanyakkan ibadat, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di musim negara dan dunia semua sekali dilanda dengan musibah COVID ini. Jadi banyakkanlah kita berdoa, memohon munajat kepada Allah Taala, mudah-mudahan diangkatkan sebab kita semua sudah timpukan masalah. Kemudian ada anjuran daripada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kebetulan pula pada bulan puasa ni kan, jadi disuruh kita mencari jalan supaya mudah-mudahan dapat keampunan, dikafarahkan semua masalah dosa-dosa kita.
dengan disebabkan fitnah-fitnah rumah tangga, fitnah keluarga, fitnah harta, fitnah anak-anak, fitnah jiran kita. Jadi jadi satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi tukaffiruha as-salah was-saum was-sadaqah wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Atau kama qala rawahul Bukhari, dia sahih. Jadi fitnah seorang lelaki itu terhadap ahlinya, itu kaum keluarganya, anaknya, isterinya, hartanya dan anaknya dan kaum kerabat dia, jiran-jiran itu. Jadi menghapuskan fitnah itu dengan dia bersemayang, banyakkan semayang, bersedekah, puasa dan berbuat menyeru kepada kebaikan dan menegah daripada kemungkaran. Itu je ubat dia. Jadi ubat masalah-masalah rumah tangga ni, saya ulang sekali lagi seperti mana yang dicatat, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari tadi. Ubat masalah rumah tangga ni sembahyang, puasa, sedekah, menyuruh buat baik, menegah daripada mungkar. InsyaAllah amal lawan rumah tangga kita aman, selain daripada kita berdoa dan memperbaiki amal-amal kita, insyaAllah. Di sini hujan ya, saya minta maaf. Sini hujan, jadi line kadang-kadang tak clear. Assalamualaikum, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, apa khabar Ikram? Nak tanya, bolehkah kita tulis atau cakap Allah rindu dengan doa kita? Kalau dalam perbincangan mutasawuf boleh, ada dalam kitab Syarah Hikam oleh Tok Pulau Manis, rasanya ada situ, dia terjemahkan rindu situ. Tuhan rindu nak mendengar rayuan-rayuan para hamba. Jadi sengaja Allah Ta'ala tidak kabulkan permohonan hamba, seseorang hamba yang dia kasihkan itu. Sengaja Tuhan. Bukan Tuhan tak bagi, Tuhan boleh bagi, kuasa Tuhan bagi. Kuasa Tuhan kabulkan, tapi sengaja kerana untuk mendengar rintihan-rintihan, kerana kasih. Jadi kasih itu diterjemahkan sebagai rindu. Tapi kita kena fahamlah, jangan rindu kita faham rindu situ dengan mana rindu macam kita. Makhluk ni macam rindu kita ni dia kaitkan dengan hati itu makhluk. Kaitkan syu'ur hati. Tapi saya syorkan jangan gunalah Allah rindu nak dengar doa kita, jangan. Allah kasih, tukarkan rindu kepada kasih. Rindu tu kepada kasih. Dia banyak keliru. Tambah ungkapan-ungkapan tasawuf ni kalau tak belajar betul-betul jadi keliru. Tak belajar ilmu akidah memang rosak. Baik, dan kalau kita pakai baju ada lambang salib dan lain-lain, haram. Contoh pakai baju bola England, baju bola Real Madrid, AC Milan, semua itu ada pada bendera mereka lambang salib. Terima kasih Syekh. Masalah baju ni dia bergantung kepada pakaian kan, pakaian yang tidak menjadi cogan atau lambang agama. Yang saya kata haram tu tadi ialah kalau sekiranya salib tu betul, salib tu, cross tu, objek dia tu kalau dia pakai memang hukumnya haram, berdosa. Ulama kata jadi kufur, kafir tu kan. Masalah. Tapi kalau sekiranya baju-baju macam yang dalam soalan tadi kan, itu bergantung kepada baju-baju itu bergantung kepada sejauh mana tohmah. Kalau ditohmahkan boleh dianggap sebagai fasik, hukum berdosa lah. Tak boleh. Jadi elok hindarilah, jangan pakai.
Jadi Masya Allah, Tabarakallah tuan-tuan. Line pun tak clear. Saya tak tahu ni ada rekod ni tidak ni. Sebab dalam ni dicatat situ, tulis situ trying to go live. Trying to go live. Tak tahulah macam mana. Ada tidak rekodnya tidak ya. Jadi insyaAllah kita rasanya kalau ada soalan-soalan yang tak terjawab pada hari ini, insyaAllah kita akan cuba sambung jawapannya untuk besok hari, pada esok hari. InsyaAllah dalam waktu dan masa yang sama insyaAllah. Jadi sekian sajalah program kita pada hari ini. Kebetulan hujan lebat di sini. Line pun tak clear. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.